Assalamualaikum, selamat pagi semua. Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat-sihat, sejahtera. Anda bersama saya, Pasha Rahim, dalam rancangan Apa Khabar Malaysia bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama Kuala Lumpur. Dan hari ini saya ditemani teman pengacara saya, Dini Ashraf. Ya, saya pagi ini kita harapkan agar semua urusan kita dapat dipermudahkan. Hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Banyak juga antara kejadian-kejadian utama ataupun unik untuk hari inilah. Semua kita akan bincangkan sebentar lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita nak bincang banyak perkara. Dan menarik juga bila nak bercakap soal perkara-perkara ni, bila nak hujung minggu ni biasa kita nak pergi berjalan-jalan kan. Betul. Jadi antara destinasi yang menarik sebenarnya adalah Pulau Pangkor. Sebab Malaysia ni memang sangat terkenal dengan kecantikan pulaunya. Betul. Pernah pergi Pulau Pangkor? Pernah sekali tapi dah lama dah tak pergi. Kalau nak kena pergi, kena standby sebab ada penambahan kenaikan harga feri ni. Dulu lebih kurang dalam RM7 tabang sehala dan lebih kurang dalam RM14 untuk dua hala. Tapi berlaku peningkatan lebih kurang dalam RM3. Maksudnya dalam sehala kena bayar tambah lagi RM3, maksudnya lebih kurang RM10. Balik pula pergi balik, tambah lagi 3 tambah 3, 10. Jadi RM20 untuk pergi balik. Jadi ini menunjukkan kebimbangan daripada mereka yang berada di sana, khususnya daripada Persatuan Pembangunan Hotel dan juga Resort Pulau Pangkor. Yang mana mereka menyatakan kebimbangan ini disebabkan kerana peningkatan harga kenaikan tambang feri, dan mereka menggesa agar kerajaan mengkaji semula kadar kenaikan harga tiket ini ke Pulau Pangkor dari jeti Lumut dan juga jeti Marina Islands yang disifatkan terlalu drastik bagi pulau peranginan yang kecil itu. Dan dalam masa yang sama mereka risau ini sebab mereka beranggapan bahawa kebanyakan yang datang ke Pulau Pangkor ni mereka daripada golongan berpendapatan rendah yang tidak terlalu mewah lah kan. Jadi mereka risau nanti kalau bila naik harga seperti ini, akhirnya nanti akan menyebabkan kurang daripada pelancong datang ke Pulau Pangkor. Jadi gesaan itu diminta supaya dipertimbangkan dan dilihat secara menyeluruh agar adalah sedikit pengurangan dapat lakukan. Lagi-lagi sekarang ini kan kita baru nak mulakan ekonomi balik. Itulah. Daripada duduk rumah je kan mungkin dah nak keluar, tapi dalam masa sama pula tiba-tiba mahal pula. Jadi perlulah dilihat semua tentang perkara ini agar dapat dilakukan secara menyeluruh oleh pihak kerajaan. Ini antara yang menjadi tumpuan. Dan saya fahamkan juga bukan tiket dewasa, tapi kanak-kanak juga berlaku kenaikan sebelum ni. RM2.50 tambah lagi RM2.50, maksudnya naik sekali ganda. Ya, habis kalau dah satu keluarga yang nak pergi bercuti tu, besarlah kos dia. Semata-mata untuk tiket feri saja tu, belum kira hotel lagi. Betul. Jadi perlulah ada satu kajian dilakukan secara menyeluruh. Moga-moga adalah jalan penghujungnya itu nanti. Iyalah. Okey, kita cerita-cerita pasal hujung-hujung minggu ni. Kita tahu nak dekat Hari Raya Aidil Adha. Jadi antara berita juga 265 pasukan PLAS ronda daripada PLAS Malaysia Berhad akan ditugaskan untuk meningkatkan rondaan terutamanya di lokasi-lokasi kritikal sepanjang lebuh raya. Dan juga kata Ketua Pegawai Operasi PLAS Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata pihaknya turut bersedia mengaktifkan laluan kontra dan juga membuka lorong kecemasan di laluan tertentu sebagai laluan tambahan dengan bantuan PDRM. Kemudahan-kemudahan awam seperti surau, tandas di kawasan rehat dan rawat akan juga dibuka selama 24 jam untuk memudahkan pengguna nak berhenti berehat. Betul. Jadi kalau mengantuk tu janganlah bawa kereta kan. Yang penting dinasihatkan kepada semua rakyat Malaysia yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing, patuhilah arahan jalan raya, patuhi had laju, tu yang penting, dan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Betul. Dalam keadaan keterujuan nak balik kampung ni kan, beraya kalau boleh tu kenderaan pastikan juga selamat. Betul tu. Kena cek tayar apa segala yang berada di kenderaan tersebut supaya semua dalam keadaan baik dan kita dapat pulang dengan selamat dan jayanya. Sebab yang menunggu kita tu keluarga kita kan. Tapi yang paling penting saya risau yang ni lah, jangan bawa laju-laju lah. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan bawa laju-laju tu satu. Dan yang penting juga kalau rasa-rasa mengantuk tu berhentilah. Berhenti bukan saja keselamatan diri tapi juga keselamatan orang lain di sekeliling atas jalan raya tu. Betul. Dalam masa yang sama juga hari ini merupakan hari yang istimewa. Kalau kita ingat kembali Hari Raya Aidil Adha, dia manfaat ataupun peristiwa di sebaliknya adalah berkaitan dengan ibadah haji ataupun perayaan yang kita lakukan ini adalah salah satunya ibadah haji itu terkait dengan satu rukun cukup penting, iaitu tentang wukuf di Arafah yang dikabarkan hari ini akan berlangsungnya wukuf di Arafah. Jadi bagi mereka yang mahu mendengar khutbah ketika hari wukuf ini, anda boleh untuk mendengarnya melalui aplikasi Arafat Seremon yang mana boleh didengar di menaratalharmain.gov.sa. Anda boleh dengar secara dalam talian dan menariknya diterjemahkan
dalam bahasa Melayu. Bagus tu boleh dengan live lah maksudnya. Tak ada masalah. Dan juga dalam masa yang sama, biasalah kita ni masih lagi tak hilang lagi dengan fenomena kenaikan harga barang. Betul tu. Banyak sebenarnya mekanisme kawalan telah pun dilakukan. Maka dalam konteks ini, kita mohon juga rakyat Malaysia yang berhadapan dengan situasi kenaikan harga barang yang mungkin tidak sepatutnya berlaku ataupun ada catutan harga, maka boleh adukan terus ke KPDN HDP melalui portal eaduan.kpdnhdp.gov.my ataupun boleh telefon terus ke 1800-886-800 atau email di e-aduan@kpdnhdp.gov.my. Tanggungjawab kita, kalau kita nampak depan mata kita ni ada yang bermain-main harga ni kan, maka cepat-cepat adukan kepada pihak berkuasa agar kes tersebut dapat diselesaikan dengan segera. Baiklah, betul tu. Tadi Ashraf ada menyebut kita ada dua topik yang kita akan bincangkan hari ini. Kita akan bercakap tentang Hari Arafah dan juga ibadah korban, dan juga kita akan bersama dua orang pada saya sangat menginspirasikan lah. Kita akan bercakap tentang guru inspirasi Malaysia. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke perkembangan terkini bersama rakan setugas kami dari Bilik Berita. Silakan. Kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia. Kali ini kami nak menjengah-jengah sikit tentang satu topik yang cukup menarik ini. Tapi sebelum tu saya tertarik semalam. Saya tengah scroll TikTok, jumpa satu video FYP memaparkan seorang guru bersama anak-anak murid dia makan Maggi sama-sama. Terus mengimbau kenangan zaman sekolah dulu. Sebab saya banyak cikgu-cikgu yang sangat sporty macam tu. Nakal tak dulu masa sekolah? Dulu saya tak, sikit-sikit lah kan. Adalah sikit-sikit nakal tu. Tapi bercakap pasal cikgu tu, bila teringat balik betapa cikgu-cikgu dulu, kita ni bukan pelajar pandai sangat. Tapi bila ada cikgu yang sangat encourage kita, yang sangat menggalakkan kita untuk belajar, dan alhamdulillah keputusan akhir itu memang cemerlang gemilang terbilang lah. Baguslah kan. Ada cikgu-cikgu yang menginspirasikan ini. Ini antara dari tadi ke hari ini kita nak bercakap tentang isu ini juga. Betul tu. Jadi topik perbincangan kita yang pertama pada pagi ini adalah inspirasi guru Malaysia, dan bersama kita di studio pada pagi ini kita bawakan dua orang tetamu yang sangat-sangat hebatlah pada pendapat saya, memang hebat. Dua orang ini, yang pertama kita ada Puan Cheryl N. Fernando, Ketua Pegawai Eksekutif Pemimpin GSL, dan juga Samuel Isaiah ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Sam, Pengarah Program Pemimpin GSL dan juga Top 10 Finalist Global Teacher Prize 2020. Selamat datang. Thank you. Terima kasih kerana datang. Seronoklah dengan cikgu-cikgu ni mengimbau zaman sekolah dulu. Cikgu-cikgu zaman sekarang memang muda-muda semua hip kan. Okey. Baiklah, kita sebenarnya menjemput Cheryl dan juga Cikgu Sam pada hari ini. Kita nak bercakap tentang Malaysia Teacher Prize, ya. Jadi kita teruslah pada soalan yang pertama. Apakah kriteria ataupun ciri-ciri guru yang dicari untuk Malaysia Teacher Prize ni, ataupun mungkin sebelum tu nak cerita sikit apa itu Malaysia Teacher Prize? So Malaysia Teacher Prize ni, I think last year dalam bulan Oktober, kami berbincang dengan Vaki Foundation yang menganjurkan the Global Teacher Prize untuk membawa jenama Global Teacher Prize ini ke Malaysia melalui the Malaysia Teacher Prize. Dan selepas perbincangan itu, I think kami juga berbincang dengan KPM dan juga pihak penaja kami iaitu YTL Foundation, dan akhirnya this year kami bercadang untuk melancarkan the Malaysia Teacher Prize. So we launched in May and kami telah buka applications for all teachers to apply untuk the Malaysia Teacher Prize. So antara sebab utama Malaysia Teacher Prize ni adalah untuk memartabatkan profesi perguruan dan meningkatkan status guru sebagai satu profesi pilihan. Saya rasa itu sebab utama. Seperti cerita tadi mengenai cikgu yang telah menginspirasikan anda, kami mahukan guru-guru yang memberi inspirasi ini untuk diketengahkan, untuk melihat apa inovasi terbaik mereka, apa kreativiti mereka, dan juga bagaimana mereka memberi impak kepada kehidupan murid-murid mereka melalui Malaysia Teacher Prize. And bukan sahaja kami nak bagi award semata-mata, Malaysia Teacher Prize ini juga datang dengan wang tunai RM50,000. Maksudnya cikgu yang memenangi Malaysia Teacher Prize ni akan mendapat RM50,000 untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahukan untuk pendidikan anak murid mereka. Saya pasti angka RM50,000 tu biasa cikgu-cikgu kau dapat pun dia tak akan untuk diri sendiri. Betul. Dia bukan utamakan anak murid dia juga. Ni antara kelebihan cikgu-cikgu ni. Dalam masa yang sama juga kriteria yang dicari itu. Apakah kriteria pilihan untuk mencalonkan mereka dan
untuk memilih siapakah pemenangnya itu? So kami mencari firstly guru yang mengajar silibus kebangsaan. So national teaching the national syllabus, guru yang telah mengajar selama 5 tahun dan bercadang untuk stay on in the teaching profession another 5 years and mengajar 10 jam seminggu. So this is the basic criteria yang mereka kena lepas to apply. Dan selepas itu ada 4 soalan esei yang perlu dijawab. So sebenarnya kalau Global Teacher Prize, Sam cakap ada 12 esei yang dia perlu jawab. So for the Malaysia Teacher Prize, kita ada 4 esei yang kami mencari. Firstly is intervensi di dalam bilik darjah yang mereka lakukan yang telah memberi impak yang besar kepada anak murid mereka. Kedua is intervensi luar bilik darjah. Apa yang mereka telah lakukan, kelas tambahan, sumbangan kepada community dan sebagainya. Ketiga, kami mencari sumbangan mereka kepada profession perguruan. Contohnya dalam pandemik ini banyak cikgu-cikgu yang buat YouTube videos dan sebagainya yang telah membantu guru-guru lain. Dan keempat is apa yang mereka mahu lakukan dengan RM50,000 itu yang penting sebenarnya, sebab duit RM50,000 tu bukannya sikit banyak sikit. Jumlah yang agak besar. Tapi ada tambahan satu soalan lagi itu Syara Muswan. Satu lagi adalah kisah cikgu itu sendiri. Kita nak tahu Itu adalah manisnya perjalanan. Betul, cabaran mereka, bagaimana mereka terinspirasi untuk menjadi cikgu, apa motivasi mereka, apa yang mereka telah belajar. Dan saya rasa kisah saya dengan Syara, kita banyak belajar dengan murid-murid kita sendiri, dengan komuniti yang kita telah mengajar selama beberapa tahun itu. Jadi kita mahu cerita-cerita ini untuk bukan sahaja menginspirasikan guru-guru lain, tapi untuk menunjukkan kepada semua pihak bagaimana seorang guru yang efektif dapat mengubah hidup anak murid mereka. Besar tanggungjawab mereka itu. Saya seronok sangat bila cerita pasal ni. Dan masa sama juga bagi mereka ataupun yang teringin nak bersama-sama dalam pencarian ini, siapa yang boleh memohon, ataupun adakah cikgu itu sahaja yang boleh memohon, atau mungkin saya ni bekas anak murid kan, teringat cikgu-cikgu saya yang memang sangat-sangat committed ni nak mencalonkan, adakah boleh? Boleh calonkan, tapi mereka masih perlu menjawab 4 soalan esei itu. Okey. Yeah, so I think kami dapat banyak pencalonan, tapi cikgu-cikgu yang dicalonkan perlu menjawab. But I think the other thing that maybe kita nak address is ramai cikgu-cikgu yang when we talk to them, mereka rasa malu nak apply. Mereka segan, mereka rasa tak layak lah, saya tak sehebat ni. So a lot of our work sekarang is talking to them and memberitahu mereka bahawa don't self-sabotage, cikgu apply dulu. Bagi pihak juri yang membuat keputusan cikgu layak atau tidak. Sebab ramai guru they like the spotlight tu pada anak murid mereka. Mereka rasakan bahawa apa yang mereka lakukan tu ikhlas daripada hati dan mungkin tidak mahukan perhatian. Tapi kami mahu menggalakkan cikgu-cikgu ini untuk apply, kerana kami rasa bila mereka melakukan satu dengan ikhlas, the impact is so much greater. Impact terhadap murid mereka sangat-sangat efektif. Okey, kita bercakap tentang ni lah, kita nak menggalakkan lebih ramai lagi cikgu yang untuk memohonkan. Jadi setakat ini berapa ramai permohonan yang telah didapati oleh Malaysia Teacher Prize, dan juga apakah target permohonan berapa ramai? Kita sudah hampir 700 permohonan dan kami mahukan at least 1,000 permohonan. Kerana cikgu-cikgu ini dia bukan sahaja menjawab 4 soalan itu, ada juga mereka boleh bertambahkan dokumen, gambar, video untuk menceritakan secara keseluruhan apa yang mereka telah lakukan sepanjang kerjaya mereka sebagai seorang ini guru. satu usaha yang cukup baik. Nak tanya juga ni, kalau mereka yang berminat untuk mohon masih sempat ataupun tidak ni? Saya rasa sempat. Sebab 4 soalan tu tak panjang. Paling banyak pun 400 ataupun 500 patah perkataan sahaja. Jadi proses tu sangat simple, sangat mudah. Itu tujuan kami meletakkan proses itu 4 soalan. Jadi kami berharap dalam 10 hari, lebih kurang 10 hari lagi tempoh permohonan ini dibuka, lebih ramai cikgu memohon, lebih ramai cikgu dicalonkan untuk memohon. Baiklah, mungkin sama ada Cheryl ataupun Cikgu Sam nak bagi tahu kita apakah cara-cara permohonan. Tarikh tutup permohonan tu yang penting. Di mana juga nak mohon tu? Yes. Okay, so it's very simple. Cikgu boleh pergi ke malaysiateacherprize.org and di sana ada satu butang where it says apply atau calonkan. So cikgu klik the apply and cikgu boleh terus mohon and boleh save draft, so boleh take your time to write, tetapi tarikh tutup is on 17 Julai. 17 hari bulan ni. Sikit lagi ada masa lagi. Jadi kena manfaatkan. Selain daripada itu juga kan, bila kita bercakap soal guru ini, pastinya ada cerita-cerita yang indah di sebalik pekerjaan mereka. Jadi cerita-cerita indah ni biasanya daripada cabaran mereka lalui. Saya nak bertanya soal cabaran. Mungkin tak sama cabaran tahun 10 tahun lepas dengan yang sekarang, dengan pelbagai jenis keadaan situasi. Cabaran-cabaran yang terpaksa guru hadapi
hadapi ini? Mungkin boleh ceritakan kepada kita. Antara cabaran yang biasa kami dengar adalah mungkin daripada sekolah yang kurang accessibility ataupun kurang infrastruktur dan sebagainya. Tetapi juga bagaimana seorang guru itu mengubah hidup anak murid mereka dengan teknik pengajaran mereka. Di Malaysia Teacher Prize kita bukannya nak mencari satu benda yang luar biasa ataupun sesuatu yang tidak pernah dilihat. It's about what are the effective practices? Apakah practices yang efektif yang mereka lakukan yang telah memberi impak kepada anak-anak murid mereka. Dan saya rasa inspirasi ataupun cabaran itu kadang-kadang menjadi inspirasi, menjadi satu motivasi kepada ramai guru di Malaysia untuk melakukan lebih baik untuk anak-anak murid mereka. Jadi cerita itu yang kita nak lihat sebenarnya. Betul. Jadi macam Cikgu Sam sendirilah memang mula nak kata popular lah dengan cerita Cikgu Sam sendiri menjadi seorang guru di sekolah di kawasan pedalaman. Jadi mungkin ini menjadi inspirasi Cikgu Sam untuk mengadakan Malaysia Teacher Prize ni? Ya, antaranya adalah pengalaman saya sebagai seorang guru, pengalaman kami sebagai guru di sekolah dan juga pengalaman saya dalam Global Teacher Prize. Kerana saya melihat apabila dengan Global Teacher Prize ini memberi satu peluang yang tak pernah saya dapat sebelum ni, to network dengan guru-guru lain di peringkat antarabangsa, memberi suara kepada guru untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Jadi kami mahukan peluang itu diberikan kepada semua guru di Malaysia supaya suara mereka didengari, best practices apa yang mereka lakukan di bilik darjah ditunjukkan kepada semua pihak. Dan apabila kami melakukan ini, kami merasakan bahawa practices ataupun apa yang mereka lakukan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lain. Mungkin kita tidak melihat impact yang kita lakukan dalam bilik darjah, tapi satu cerita mengenai apa yang saya buat di kelas saya, mungkin saya rasakan itu benda kecil sahaja, tetapi apabila guru lain mendengar cerita yang sama, ia akan memberi mereka inspirasi untuk melakukan yang sama ataupun yang lebih baik untuk anak murid mereka. Jadi itu yang kami mahukan. Sokongan juga penting untuk mereka ada keinginan memohon ataupun menyertai program ini. Khususnya bagi saya yang penting mungkin sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah. Jadi ini mungkin pesanan kepada pihak pentadbiran sekolah, pengetua semuanya dan sebagainya supaya galakkan guru-guru mereka ini untuk menyertai pemilihan atau pertandingan ini. Bagaimana? So kami di Pemimpin JSL memang kami bekerja dengan banyak pentadbir sekolah dan memberi sokongan kepada mereka. So I feel like pentadbir sekolah is, kalau kita ada a school leader yang bagus, it makes a big difference di sekolah. And saya sendiri masa saya mengajar, dengan adanya pengetua yang efektif, mesti saya boleh buat banyak perkara di sekolah. So saya harap pengetua-pengetua di luar sana atau guru besar di luar sana memberi galakan dan sokongan dan membantu cikgu-cikgu anda di sekolah untuk apply for the Malaysia Teacher Prize. Saya rasa pengetua dan guru besar berada di position yang mereka tahu best practices di sekolah mereka. Mereka ada akses kepada semua classroom dan boleh melihat sendiri. So, cadangkan guru-guru anda, berikan semangat dan motivasi kepada mereka. Saya rasa saya dengan Sam pun banyak perkara yang kami takkan lakukan kalau kami tak ada sokongan daripada pihak luar. So, I think that sokongan yang diberikan sangat penting. And anak murid juga, encourage your teachers to apply. Betul. Kadang bila cikgu-cikgu bila dengar anak murid yang minta, tu yang lagilah dia terasa. Saya nak juga apply ni kan. Di penghujung ni juga, ini adalah salah satu inisiatif dilakukan oleh pihak Global School Leader, mewujudkan Malaysian Prize Teacher. Maka untuk jangka masa panjang, sebab kita tak nak ini hanya terhenti di situ, apakah perancangan bagi jangka masa panjang pula selepas ini? So kami selain Malaysia Teacher Prize, kami juga membuat program peningkatan latihan dalam perkhidmatan untuk sekolah-sekolah. Sebagai contoh, sekarang ni kami melakukan program untuk 15 sekolah orang asli di Perak, di mana kami membantu pihak pentadbir sekolah dengan cara-cara yang baru untuk meningkatkan kemenjadian murid di sekolah-sekolah orang asli. Dan kami juga menyediakan banyak lagi latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru, pemimpin pertengahan dan juga teacher leaders di sekolah. So I think jangka masa panjang kami akan firstly teruskan the Malaysia Teacher Prize every year. Harap kami mendapatkan entries yang lebih berkualiti, and also terus memberikan sokongan kepada guru-guru supaya mereka lebih efektif in the classroom. Saya rasa memang baguslah inisiatif Malaysia Teacher Prize ni. Semoga bukan saja kita dapat memartabatkan lagi kerjaya perguruan, mungkin kita akan dapat menggalakkan lagi lebih ramai mungkin anak-anak muda yang mencari haluan kerjaya untuk memilih kerjaya sebagai seorang guru. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya orang kuat bagi program Malaysia Teacher Prize. Datangnya daripada Global School Leader. Ini satu perkongsian cukup istimewa kepada cikgu-cikgu. Jangan lepaskan peluang, masa lagi berbaki. Cepat-cepat
memohon untuk bersama dengan kisah-kisah ini, kerana saya percaya semua daripada kita ni kalau dengar cerita daripada cikgu ni semua akan terinspirasi pastinya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kerana hadir bersama kami. Baik, selepas ini kita nak meninjau pula apa kabarnya rakan kita koresponden di Pulau Pinang, kalau tidak silap saya, untuk kita saksikan apa yang menarik di sana ni tentang pelukis Pulau Pinang. Apa yang berlaku di sana ni? Apa agaknya? Mari kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Silakan. Salam sejahtera. Hari ini, saya ingin berkongsi berita mengenai seorang pelukis yang menempuh perjalanan yang panjang sehingga beliau mencungkil bakat terpendam dalam bidang seni dengan menggunakan pisau pelet lebih sedekat yang lalu. Ko Teng Huat yang dilahirkan dan dibesarkan di balik pulau, pernah bekerja sebagai ejen insurans, wartawan, wakil jualan, pengurus cawangan, ejen akhbar dan ahli perniagaan sebelum menjadi pelukis. Ko, 59 tahun, berkata, semasa alam persekolahan, dia tidak berpeluang untuk menyertai kelas lukisan kerana keluarganya ketika itu tidak mampu membeli peralatan melukis. Jadi, selepas tingkatan 6, saya tinggalkan kampung halaman untuk cari pekerjaan dan pernah bekerja di Kuala Lumpur, Ipoh, Batu Pahat dan Johor Bahru, namun tidak melibatkan dalam bidang seni, katanya kepada Bernama ketika ditemui baru-baru ini. Pendedahannya dalam bidang seni berlaku secara kebetulan apabila beliau bertemu dengan sekumpulan pelukis dari Kuala Lumpur di balik pulau semasa musim durian pada tahun 2009. Pada masa itu, saya hanya memerhati cara mereka melukis menggunakan berus dan cat minyak. Saya juga bercakap dengan mereka dan belajar teknik melukis, katanya. Apabila kumpulan pelukis itu pulang, Ko berkata mereka meninggalkan peralatan melukis seperti berus, cat minyak dan pisau pelet yang diambilnya untuk menghasilkan karya pertama selepas 26 tahun. Sejak itu, beliau telah menghasilkan beberapa CD pemandangan di balik pulau seperti perkampungan nelayan, sawah padi, jalan di Pulau Pinang dan festival serta acara kebudayaan tempatan. Koh yang juga pengasas Persatuan Seni Balik Pulau berkata, beliau merasakan lukisan pisau pelet lebih sesuai dengan gaya hidupnya yang suka mengambil mudah dan pencinta alam semula jadi. Sebelum pandemik, beliau telah menyumbangkan lebih 20 lukisan kepada sekolah untuk kanak-kanak berkeperluan khas dan mengumpul lebih RM300,000 untuk kebajikan. Itu saja laporan saya dari Pulau Pinang. Terima kasih. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Baik, setiap kali melihat VT seperti tadi ataupun suasana ketika ibadah haji dikerjakan bagi umat Islam tu, pastinya ada satu perasaan tak boleh digambarkan. Nak cakap seronok itu betul, teruja tu ada, hibur itu pun ada, semuanya bercampur-campur. Betul. Mungkin tak sampai lagi masanya ke sana lagi. Belum, tapi saya kita belum harapkan berkesempatan lagi. InsyaAllah lah, kalau diberikan rezeki akan dapat ke sana. Ini kita bercerita tentang situasi yang berlaku di hari Arafah ini ataupun hari wukuf pada hari ini. Pastinya sesuatu yang
yang menerujakan bagi mereka diberi peluang untuk bersama-sama menjalankan ibadah di sana, meskipun ada juga kes yang tak dapat sampai sebagaimana tadi rakan kita di bilik berita berkongsi kepada kita, namun tidak mengapa, apapun ibadah itu perlu diteruskan dengan ikhlasnya. Dan kita nak bercakap secara menyeluruh hari ini tentang Hari Arafah dengan individu yang akan bercakap secara lanjut tentang perkara ini. Baiklah, di studio pada hari ini kita ada Ustaz Haji Muhammad Rizal Kamaruddin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang ke studio kita pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah sihat, tak sampai. Betul lah tu. Baiklah, hari ini kita nak mulakanlah perbicaraan kita tentang Hari Arafah. Jadi, rasanya bila kita cakap pasal Hari Arafah ni, mesti orang ingat hari wukuf dalam ibadah haji dan juga berpuasa. Tapi sebenarnya, saya nak tanya dulu dengan Ustaz, apakah mungkin signifikan ataupun kepentingan cerita di sebalik Hari Arafah tu sendiri? Bismillah. Keterujaan dengan Hari Arafah ni memang sangat terkesan dalam hatilah. Saya berpengalaman pada tahun 2016 yang lalu. Baik, itu macam apa ni disebut tadi lah, subhanallah. Hari Arafah ni dia ada signifikan yang besar dalam agama. Selain daripada kita kenal, kita mengenali, kita tahu Hari Arafah ni hari orang wukuf, berhimpunnya segenap para hujaj, para haji di Arafah berwukuf, dan di sana ada ibadah-ibadah tertentu yang mereka lakukan dengan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala berikan. Di antaranya ialah ketika berada di Arafah pada tergelincir matahari sampai terbenam matahari, itu sekitar daripada waktu asar sehingga waktu maghrib, itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Pada ketika itu para hujaj, para jemaah haji akan menumpukan sepenuh perhatian mereka berdoa kepada Allah. Memang tak ada buat apa lain selain daripada berdoa. Berdoalah, mintalah apa sahaja. Berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kalau hari Arafah ini juga saya menggamit apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hari Arafah ini juga adalah hari penyempurnaan agama, di mana turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu ketika itu Nabi SAW berdiri di padang Arafah. Hari itu hari penyempurnaan agama. Pada hari telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu, kami cukupkan nikmatku kepada kamu, kan, dan kami redha Islam itu sebagai agama kamu. Itu dibuat Nabi SAW, wahyu itu turun ketika Nabi SAW berada di Arafah. Itu hari penyempurnaan agama. Jadi signifikan yang lainnya kita lihat. Sebegitulah dalam rukun Islam kita, haji itu perkara yang terakhir bagi orang yang berkemampuan. Dan bagi mereka yang berada di Arafah, itulah ibadahnya. Kemudiannya nanti bagi kita yang di luar, kita yang tak sempat, yang kerinduan kita ni menggamit, saya pun tak sempat pergi naik nama awal, kemudian tak naik, tak dapat pergi. Alhamdulillah, tak apalah. Sebab kita dah nak pergi pun cuma sebagai pembimbing haji je lah, kan. Tapi tak apa. Banyak juga ibadat-ibadat yang kita boleh lakukan sepanjang hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sampai kepada hari ini, hari Arafah. Walaupun kita berbeza waktu lebih kurang 5 jam dengan Saudi dan negara-negara Arab yang lain, kita akan sambut 10 Zulhijjah pada hari Ahad. Mereka yang berada di sana itu, berada di sekitar Jazirah Arab itu, mereka berpuasa hari ini, kan. Kita puasa esok. Bab puasa hari ni, hari esok tu jangan ada pertikaian lah. Puasa je lah. Kan? Puasa 2 hari pun boleh? Apa, 2 hari pun boleh nak Ustaz, puasa. tadi Ustaz sebut antara yang paling istimewa dan manisnya hari wukuf ini adalah doa yang paling mustajab. Dan perlu rugi kalau kita tak ambil peluang tersebut. Jadi disebabkan berlakunya perbezaan tadi itu, kan. Macam saya kat Malaysia ni macam, bila agaknya waktu yang sebenarnya saya nak dapatkan doa mustajab tu, waktu itu bagaimana dalam konteks ini? Kalau kita kena tengok waktulah. Sebabnya waktu utama berdoa itu ialah daripada waktu asar sehingga waktu maghrib. So tengok jam. Tolak 5 jam. Ikut waktu sana. Ikut sana. Ada sebahagian mengatakan ikut waktu sana yang terbaik. So kita di sini pun berdoa. Selain pada berdoa, banyak lagi ibadat yang kita boleh lakukan sepanjang hari-hari. Hari ini kalau semalam disebut hari tarwiyah, maknanya para hujat bergerak masuk ke padang Arafah. Kemudian mereka bermiqat dan sebagainya. Kita cinta dia lah. Jadi amalan yang kita boleh buat di sini hari-hari yang sebegini ialah kita banyakkan berzikir, kita banyakkan berdoa, kita banyakkan bertakbir. Disunahkan sebenarnya orang menjadikan satu macam dilupakan. Sebenarnya takbir hari Aidil Adha ini dia bermula daripada subuh hari 9 hari bulan.
Tapi kita biasa lepas maghrib kita buatkan. Tapi disunahkan dan memperbanyakkan takbir sehingga hari akhir, sehingga hari terakhir hari tasyrik. Jadi balik pada soalan seperti Pasha tadi kan, signifikan kepada hari Arafah ini. Di samping itu, hari Arafah ini adalah hari yang kata Nabi SAW hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam. Selain daripada hari raya Aidil Fitri dan hari-hari besar Islam, hari Arafah adalah hari besar Islam. Sebab tu kita kena menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meraihkannya dengan menyembelih korban. Korban penting. Kita jangan lupa korban. Raya haji, orang yang tak pergi haji, dia kena berkorban. Signifikan antara korban dan ibadah haji ni, kalau kita lihat bagaimana sirah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam, pengorbanan mereka. Dan juga kalau kita lihat bahawa hari raya korban ini dia menuntut kepada kita pengorbanan. Orang yang pergi Mekah, signifikannya apa? Dia berkorban masa, dia berkorban harta benda dan sebagainya untuk pergi ke Mekah. Kalau kita lihat ada seorang hamba Allah daripada Britain jalan kaki 10 bulan 26 hari. Subhanallah, sangat luar biasa zaman ini. Ada kemudahan di bila itu, Allah alam, kita tak tahu, Allah Taala terima perjalanan dan ibadat dia. Kemudian apa signifikan lainnya ialah bila ibadah haji ini saja menzahirkan kesyukuran di atas nikmat yang Allah beri kepada kita yang tak sempat untuk menunaikan ibadah haji, menyembelih. Menyertai program-program korban. Itu satu penting. Sebab ibadah korban ini sebenarnya dituntut kepada setiap ketua keluarga pada setiap tahun. Sebab itu Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan sebagai sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut kepada setiap ketua keluarga pada setiap tahun. Jadi yang menjadi masalah kepada kita, ramai yang memahami bahawa korban ni cukuplah sekali seumur hidup. Tak, dia setiap tahun. Itu antara macam tradisi amalan masing-masing menganggap bahawasanya seperti itu. Sedangkan kalau ikutkan seperti Ustaz tadi sebut, kalau boleh, memang kena dituntutlah kalau boleh. Setiap tahun itu kena ada usaha. Kena ada usaha. Dan sekarang ini banyak pihak masjid, surau yang menganjurkan, dan ada yang lebih menarik, ada beberapa masjid yang saya biasa pergi mengajar dan sebagainya, mereka buat tabungan awal supaya dapat akhirnya baru ni dapat 16 ekor, 16-17 ekor lah. Jadi ahli karya dia, ahli surau bukan masjid, surau, mereka membuat tabungan awal. Jadi dalam masa setahun itu dah habis saja raya haji Zulhijjah tadi, masuk 1 Muharram tahun depan ni, mereka dah mula menabung. Kalau anggaran bajet yang 800 ke 900 kan, sudah 900 kan, bagi 10 dah 10. Ustaz, tadi Ustaz sebut juga banyak ibadah yang boleh dilakukan, khususnya bagi mereka mungkinlah selalu menggunakan alasan kerja banyak ni, tetapi dalam sama nak juga lakukan ibadah. Perkara-perkara sunat yang ringkas yang boleh diamalkan ketika hari wukuf ini, bagaimana Ustaz? Kita di sini puasa. Konteks kita negara kita berpuasa dan banyak berzikir, berdoa, itu saja yang ringan-ringan dan ringkas. Mudah-mudahan sebab kita berada dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini, kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas sebut bahawa tidak ada satu amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah ini kita melakukan amal soleh. Setiap apa perbuatan pun dikira sebagai amal soleh yang Allah sangat suka. Jadi perbanyakkan zikir, perbanyakkan doa, tautkan kasih sayang, berinfak dan bersedekah. Selain daripada berkorban, yang ditutup kita berinfak dan bersedekah. Berinfak itu antara kelebihan, keistimewaan yang khas bagi bulan ini. Sedekah dan infak ni mudah online mas sekarang. Betul tu. Baik, selepas ini kita nak bercakap juga soal ibadah korban. Banyak persoalan-persoalan berkaitan ibadah korban ni. Saya nak tanya kepada Ustaz ni. Tadi Ustaz dah bagi tahu dah, kalau boleh korban tu dilakukan setiap tahun. Tapi banyak persoalan berkaitan itu. Betul. Selepas ni kita akan bercakap dengan lebih lagi tentang ibadah korban ini. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali sekejap saja lagi. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah
pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Baik, kembali semula dapat kabar Malaysia. Nak terus lagi berbincang tentang satu tajuk yang cukup istimewa sebab bukan selalu kita nak bincang pasal tajuk ini sebab setahun sekali lah orang cakap kan kena kita nak diskusi banyak perkara ini. Salah satu perkara penting bila kita melihat kepada ibadah haji berbanding ibadah umrah ni adalah ini, wukuf. Jadi dalam konteks ni mengapa ibadah wukuf ni dijadikan sebagai rukun utama? Kerana kalau saya tak silap saya, kalau tak ada buat wukuf ini, ibadah haji tu secara automatiknya tak lengkap, tak sah. Kata Nabi SAW, Al-Hajjul Arafah. Haji itu mesti wukuf di Arafah. Sebab itu para petugas, sama petugas tabung haji ke petugas swasta haji swasta mana-mana lah seluruh dunia pun, mereka akan memastikan jemaah yang mereka bawa itu mereka bertanggungjawab sepenuhnya. Kalaulah ditakdirkan mereka itu sampai di Mekah awal kemudian sakit sebagai masuk ke hospital, pihak hospital mereka akan memastikan pihak hospital bertanggungjawab bawa jemaah haji itu dengan ambulans sekali masuk di padang Arafah dalam waktu yang tertentu mesti. Sepaling tidak ialah mesti berada di antara waktu asar sehingga waktu maghrib. Mesti ada. Walaupun seketika. Walaupun duduk dalam ambulans. Duduk dalam ambulans. Walaupun dalam apa keadaan sekalipun, mesti berada di Arafah pada waktu itu. Kalau sekiranya gagal masuk ke padang Arafah pada waktu yang ditetapkan antara waktu asar sehingga maghrib tadi, tak ada haji. Tak ada haji. Ini satu perkara yang mesti diambil perhatian dan para jemaah mesti memahami isu ini dan dia kena berusaha jaga kesihatan. Jaga kesihatan sungguh supaya kemudian selepas daripada wukuf di Arafah tu nak melontar jumrah itu dah perkara itu kita boleh wakil kepada orang. Kalau kita uzur dan sebagainya, inilah biasa berlaku kan. Tak ada haji, tak ada Arafah, tak ada haji. Tak wukuf di Arafah, tak ada haji. Itu je kesimpulannya. Dia maknanya dia pergi melakukan ibadah ibadah umrah sajalah, tak ada ibadah haji. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan berkenaan Hari Arafah ni sebelum kita berbincang pula pasal ibadah korban. Tahun ni orang kata jemaah haji bertuah kerana Hari Akbar. Boleh tak Ustaz? Masya-Allah. Cerita sikit pasal Hari Akbar ni. Haji Akbar ialah dia akan jatuh wukufnya pada hari Jumaat. Maka disebut sebagai Haji Akbar. Maka subhanallah, jadi pahala yang sangat besar, ruang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan memberi ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Begitu juga kepada kita semua, ambil kesempatan ini, berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari apa ini ialah hari berdoa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sedia nak mendengar doa daripada hamba-Nya dan para malaikat juga mendoakan keampunan kepada mereka yang melakukan amal soleh ini. Jadi lakukanlah amal soleh sebanyak mungkin, terutama pada hari ini, hari-hari terakhir. Hari ini dan besok kan. Allahu alam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk melakukan apa juga amal soleh dan kebaikan serta kebajikan sepanjang hari, terutama hari ini, hari-hari terakhir menjelang hari terakhir. Jadi jangan lepaskan peluang. Saya jadi sebab bila Ustaz menyebut yang hari ini terlalu sangat istimewa, betapa ruginya diri kalau tak mengambil kesempatan setidak-tidak berdoa tu kan. Ya, setidaknya berdoa. Baik Ustaz, kita bila bercakap soal hari wukuf dan juga ibadah haji ni tak boleh lari dengan ibadah korban. Maka banyak persoalan tentang ibadah korban ni, khususnya kita ni yang mungkin tak berkesempatan tadi nak pergi ke sana. Maka tanggungjawab itu dibebankan kepada kita juga dalam ibadah korban. Dalam konteks ibadah korban ini, persoalan paling asas nak tanya kepada Ustaz kan, ibadah korban ini wajibnya kepada haiwan tertentu sahaja ataupun sebenarnya apa sahaja boleh? Dia haiwan yang telah diklasifikasikan. Bahasanya. Yang disunahkan ialah haiwan al-an'am, ini haiwan ternakan. Kambing. Paling afdal ialah kambing. Sebab Nabi SAW menyembelih kambing dan Nabi memilih kambing yang warna putih, yang besar, yang gemuk, yang banyak daging. Itu Nabi pilih. Kemudian unta, lembu,
dan juga kerbau tempat kita kerbau lah. Lain pada itu tak ada. Tidak. Walaupun rusa itu dijadikan ternakan, tetapi itu ialah bersifat terlalu kecil. Tak semua orang boleh rusa. Jadi tak boleh. Dulu satu ketika banyak bawa masuk kambing feral daripada Australia. Kambing feral di sana dia termasuk dalam binatang perosak, haiwan perosak. Jadi ada yang berbahas dia tak sah, tak layak untuk dijadikan korban. Jadi kambing itulah haiwan lain tidak disenaraikan dalam tuntutan berkorban. Jadi tadi sebelum ni Ustaz ada katakan ibadah kurban ni merupakan satu sunat muakkad, tapi sebaik-baiknya dilakukan sekali setahun. Pada masa yang sama, ibadah kurban ini juga adalah untuk mereka yang berkemampuan. Boleh tak Ustaz mungkin terangkan bagi mereka di luar sana, nanti timbul pula kerisauan, aku ni tak mampu tapi Ustaz kata kena buat tiap-tiap tahun. Macam mana tu Ustaz? Dia konteks ni ialah mereka yang berkemampuan dan berusaha untuk melaksanakan ibadah korban. Cukup sekali apa ni bagi ketua keluarga. Baik. Gini, kalau kita kalkulate mudah kan. Satu bahagian lembu itu kita ambillah anggaran 800.5, ambillah 900. 366 hari. Bahagi dengan 900, berapa ringgit sehari? Matematik saya. Kira lebih kurang RM2-3 juga lah. Katalah RM2 lah sehari, kata RM2 menabung. Okey, sebulan berapa? Katalah sebulan dia menabung 100 ke 200 ke. Sebab tu banyak kreativiti ni, pihak pentadbiran masjid dan surau dia boleh buat kreativiti ni. Sebab dah ramai yang buat. Betul. Sebab itu saya kata ramai yang dah buat. Dia ambil bayaran ansuran bulanan. Dia sebab kok mana pun aku mesti nak berkorban juga satu bahagian paling tidak. Dia buat. Jadi kiralah. Ustaz, salah satu lagi yang menarik dia, saya pernah berkesempatan untuk melakukan ibadah korban ini. Kemudian mak saya bagi tahu, kalau siapa buat berniat ibadah korban ni, dia ada masa dia lebih kurang 10 hari sebelum tu tak boleh nak potong bercukur. Kenapa tu Ustaz? Baik. Bagi pemilik korban, katalah saya buat korban. Jadi disunnahkan kepada saya dan seisi keluarga saya mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu kuku tak boleh potong, rambut tak boleh potong, segala bulu-bulu yang ada di badan ni tak boleh dicukur dan dibuang. Hanya boleh dipotong, dibuang, digunting dan sebagainya sejurus selepas sembelihan korban kita itu disempurnakan. Kerana antara hikmahnya ialah mengambil sifat kebersamaan dengan para jemaah haji yang sedang berihram. Bila mereka berihram, di antara pantang larang ihram ialah tak boleh potong kuku, tak boleh potong tak semua yang disebutkan tadi. Jadi menunjukkan solidariti ibadah antara kita dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Itu antara perkara yang menarik yang perlu. Patutlah mak saya cakap ingatkan mitos semua mula. No. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Baik, selain daripada itu juga ada perbezaan pandangan berkaitan tentang antara mana nak dahulukan. Sama ada kita nak melakukan ibadah korban dulu ataupun bagi yang baru dapat anak. Kan biasa akan buat juga kan. Akikah. Macam saya ada anak buah baru lahir minggu lepas. Jadi nak buat ibadah korban ke nak buat akikah dulu ni? Mana satu ni? Kebetulan jatuh pada hari yang sama. Okey. Akikah disunatkan pada hari yang ke-7 kelahiran. Sunat yang pertama kalau ada kemampuan. Sebab tu dalam hukum fiqh akikah ini dituntut kepada ayah atau datuknya. Ayah kita atau datuk. Kalau kita kan baru lahirkan dah banyak nak spend duit. Ayah kita. Datuk dia. Buatlah korban, buatlah akikah untuk cucu dia pada hari yang ke-7 dan isytihar nama. Sebab korban dia ibadah yang valid sepanjang tahun. Pada setiap pada 10, 11, 12 dan 13 dan 14 bulan itu ialah waktu hari tasyrik itu ialah hari melaksanakan ibadah korban, dan hari terakhir ialah hari ke-13 Zulhijjah, iaitu pada sebelum waktu asar. Itu waktu terakhir untuk melaksanakan ibadah korban. Baik Ustaz, saya ada satu soalan ni, satu isu yang mungkin ada banyak orang tanyalah berkenaan upah yang boleh diberikan kepada tukang sembelih ataupun pelapah yang menyembelih binatang korban ni. Yang ni yang saya nak nasihatkan kepada para petugas korban di luar sana. Jangan ulang kesilapan ini. Nabi SAW melarang mengambil daging itu sebagai daging atau juga apa-apa bahagian daripada lembu korban tadi sebagai upah penyembelih.
nak bagi upah penyembelih ambil duit ataupun ambil daripada sumber yang lain, bukan daripada daging korban itu. Kalau dah tukang sembelih yang menghabiskan nyawa haiwan korban tadi pun tak boleh, ini kan pula mereka yang membantu menolong bentara tadilah. Tukang bungkus, tukang lapas semua itu pun dah tentu tak boleh. Jadi isu dalam masyarakat tak sempat siap, satu peha hilang plastik bag. Ini selalu common sangat berlaku dalam masyarakat. Please, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anda mengambil hak orang lain dan yang diharamkan oleh agama. Kalau nak bagi pada tukang sembelih, tukang lapas itu bahagian-bahagian agihan itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Katalah kita ataupun tuan korban pun nak bagi lebih, tapi bukan niat untuk tukang Bukan niat untuk upah sembelih. Upah sembelih dan upah membantu. Diambilkan daripada peruntukan yang lain, bajet itu dibenarkan. Sekali-kali tidak boleh. Begitu juga dilarang sama sekali untuk menjual mana-mana bahagian korban oleh pengurusan. Ni baiklah. pesanan yang ringkas tapi padat ni sebab biasa dilakukan. Tapi yang biasa ini kita perlu tukar supaya kena ikut daripada syarat syariat yang telah pun ditetapkan oleh agama kita sendiri. Terima kasih banyak-banyak satu perkongsian cukup inklusif berkaitan tentang tajuk ibadah korban dan juga hari Arafah ini. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Riza Kamaruddin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak, boleh datang Ustaz. lagi lepas ni. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik, kita sebenarnya sudah pun berada di penjuru rancangan. Pastinya banyak telah kami kongsikan kepada anda berkaitan tentang inspirasi guru, juga hari Arafah yang berlaku pada hari ini. Diharapkan apa yang kami kongsikan hari ini memberi satu naratif baru dalam kehidupan anda semua. Betul. Yang penting menjelang kita menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha ni, terutama sekali yang bagi yang melakukan ibadah kurban, ingatlah niat kita melakukan ibadah itu adalah ikhlas dan kerana Allah Taala. Betul. Dan jangan lupa pastikan keselamatan diri dijaga. Nak pulang ke kampung, kita tak nak ada berita kesedihan, kita nak pulang dengan penuh kegembiraan. Betul dan tu. Masa tadi Ustaz dah sebut waktu yang cukup baik tadi, jangan lepaskan peluang untuk berdoa kepada Allah SWT. Banyak perkara kita boleh doakan dan ianya bukan selalu dapat hari-hari yang penting ini, maka perbanyakkan ibadah tersebut. Itu saya kira daripada kami hari ini. Saya Dina Syah Salim. Saya Pasha Rahim. Sekali lagi jaga kesihatan, jaga diri semuanya. Kita akan berjumpa insya-Allah. Selamat tinggal. Okay, terima kasih Ustaz. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا